Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Tak dengar? Salam. Okey. Selamat pagi. First of all, selamat datang ke new semester. Okay. Semester which is we need to menjalani kehidupan dengan norma yang baru. Okay. Dengan online class dan sebagainya. So, saya mendoakan agar semua sekali dalam keadaan sihat, sejahtera, selamat dan terhindar daripada ancaman virus COVID-19 walaupun di mana juga anda berada lah. Okay. So untuk topik hari ini review of electromagnetics. So I believe that all of you have already learned it since primary school, I think. So dah belajar dah kat sekolah rendah, sekolah menengah dalam fizik, metrik dan sebagainya berkenaan dengan magnetic field ni. So untuk chapter 1 ni kita just review je lah. Okay. So antara konten yang kita akan belajar hari ini adalah magnetism, okay, electromagnetics, magnetic flux and flux linkage, Faraday law and also Lenz law lah. Okay. So kita pergi dulu dengan magnetism. Boleh dengar tak suara saya ni? Dengar. Dengar? Okay. So kelebihan online class ni awak boleh sesuaikan diri. Okay. Boleh berada di atas katil ke sambil makan ke, tak ada masalah. Okay. Jangan tidur lah. Okay. So untuk topik yang pertama ni, subtopik yang pertama which is magnetism ni. Basically magnetism ni dah. Okay. Okay, ni nampak let's say kita ada satu bar magnet. Okay, basically magnet consist of pole which is north and also south pole lah. Okay, kutub utara dan juga kutub selatan lah. Ada dua. Okay, magnetic field ataupun flux. Flux ni saya tunjuk field je. Okay, ni adalah medan magnet ataupun magnetic field yang terhasil daripada medan magnet. Okay, let's say kita ada satu kompas. Okay, kompas ni. Okay, medan magnet ni dia kalau tengok dia keluar daripada utara dan dia akan re-enter masuk balik ke south pole lah. Okay, dia punya medan dia ni. Okay, so kalau saya gerakkan dia punya kompas ni, so kalau tengok dia punya movement, needle movement kompas ni dia akan follow lah. Daripada utara dia akan masuk balik ke kutub selatan. Okay. Maknanya medan dia akan keluar ataupun apa maksudnya? Sekejap apa maksud? Okay, So the strength of magnetic field ni kita boleh measure. So yang paling dekat dia akan kuat lah daripada medan magnet ni, dia akan kuat. Dan yang jauh ni dia akan kurangnya lah dia punya magnetic field. Okay. Flux kita measure unit dia adalah Weber. Okay, kalau flux density ialah B. B ialah flux density. Unit ialah Tesla. Okay, flux density equal to flux
over A lah. A lah area. Okay. Okay. So jauh ni dia kurang lah B. Kalau dekat, nilai dia akan besar lah. Okay. Okay, ni adalah magnet lah. Okay, medan magnetic field. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada? Tak ada. Tak ada? Okay, tak ada. Masuk balik. Okay, so macam yang saya cakap tadi, so magnetic poles always come in pair. So ada kutub utara, kutub selatan. So medan magnet ni kita boleh represent as a magnetic flux. Magnetic flux. So line-line yang dia punya line yang terbentuk kat sini ialah flux. Okay. Okay, in this model, the number of flux line passing through a given surface in space represent the flux density or the strength of the field. So line-line yang terbentuk kat sini ialah dia menggambarkan dia punya strength of magnetic field. Okay, so kalau kita letak ni, semakin dekat dengan medan magnet, semakin kuat dia punya strength. Okay, electromagnetic. Electromagnetic. What is electromagnetic? Apa electromagnetic? Siapa tahu? Tak tahu. Tak ingat betul. Okay, electromagnetic ni kita boleh buat magnetic field ni if we have a battery, then we have a coil, so kita boleh generate kita punya medan magnetik lah. Okay, so let's say kita ada simple electromagnetic kat sini, battery, then kita ada coil which is a conductor, dan juga core. Core ni boleh jadi metal lah, any metal, conductor, ataupun air core. Kalau transformer tu dia pakai air, okay, udara, air core. So medan magnetic field, dia punya advantage ya, kita boleh control kita punya magnetic field. Kita boleh control kita punya strength of magnetic field sama ada melalui kita increase current ataupun kita add more turn, tambahkan lagi lilitan, dan juga kita letak metal lah, conductor di dalam coil. Baru kita boleh increase magnetic field. Okay, let's say kat sini kita ada satu bateri. Okay, 10 volt. So kalau kita on ni, apa yang akan berlaku? Okay, so kalau tengok kat sini, elektron akan mengalir daripada terminal negatif dan akan masuk ke terminal positif bateri. So apa yang akan berlaku ialah dia akan menghasilkan medan magnetik. Okay. So inilah medan magnetik, elektromagnet yang terhasil apabila kita on kan bateri ni lah. Okay. Jadi kebanyakan kelebihan electromagnetic field ni, kita boleh control kita punya medan lah. That's why dalam kebanyakan mesin ataupun generator, machine especially, kita boleh design kita punya motor, for example,
kita boleh tambah dia punya speed atau rotation of motor melalui kita increasekan medan magnet. Compare dengan kalau kita pakai permanent magnet. Jadi permanent magnet dia punya field strength adalah fixed. Tapi kalau electromagnet kita boleh control the strength of the magnetic field. Okey, sama juga konsep dia. So kalau kita letak kompas ini, so mana satu utara, mana satu selatan ni. So medan magnet pun dia akan keluar daripada North Pole dan masuk balik kepada South Pole lah. So any conductor, if current flow, so dia akan generate medan magnet. So konsep dia macam tu lah. So kita ada source, current especially, dan current flow dalam conductor, so dia akan menghasilkan medan magnet, magnetic field. Yang ni adalah DC. So kalau kita tukar DC, okay, DC dia adalah dalam bentuk sinusoidal. Okay. So for the positive region, dia akan ada direction lah. Okay, which is the polarity, sama ada positif ataupun negatif. Ini untuk DC. Okay, and electromagnets can be made by winding and conductor into a coil and apply a DC voltage. Okay, DC voltage ataupun AC voltage lah. Okay, the line of flux formed by current flow through the conductor combine to produce a larger and stronger magnetic field. Okay, so kat sini adalah center dia. Center ni kita letak iron core, okay, untuk increase medan magnetik. Okay, magnetic flux and flux linkage. So magnetic flux adalah magnetic flux line and cycle the current that's generate them. So maksud dia kita ada satu conductor, okay, current flow, so dia akan hasilkan medan magnet. Yang ni direction, contoh kita ada ni satu conductor, medan magnet dia adalah perpendicular dengan current. So kalau kita guna konsep tangan kanan, Fleming, so kita boleh tentukan arah medan magnet lah. Okay, so kalau current flow ni adalah medan magnet yang terhasil, dia perpendicular dengan arah conductor. So contohnya dia loop macam ni ya. Okay, boleh nampak kan? Kita keluar masuk ni. Okay, so magnetic flux equal to B ataupun flux density equal to flux over A. A ialah area, okay. Ini theta ni ialah flux, unit ni adalah Weber. B ialah flux density, unit adalah Tesla T. Okay, kalau magnetic flux linkage, simbol dia adalah lambda ni. The product of magnetic coupling to a conductor or the flux through a single turn time the number of turn in coil. So let's say kita ada satu conductor, then kita ada number of turn. Kita ada coil, kabel ni, coil dia akan delete ni. Jadi flux linkage yang terhasil ialah equal berapa bilangan turn
time flux. Itulah magnetic flux linkage. Okay. Okay. Ada soalan setakat ni? Tak ada, Doktor. Ada? Okay, boleh terima lagi. Okay, magnetic field ataupun induced voltage. Okay, induced voltage ni akan terhasil apabila ada cross ataupun cutting dalam magnetic field. So, let's say kita ada medan magnet dan coil, dia akan cutting the flux. So, dia akan ada induced voltage. Okay. Okay, so contoh kat sini. So, kita ada magnet. Magnet ni dia akan ada flux. Okay, medan magnet. So, saya tunjuk ni. Dia punya field kat sini. Dan kita ada coil. Okay. Yang ni adalah coil. Dia boleh berlaku, induced voltage boleh berlaku sama ada coil dia memotong flux ataupun medan flux dia masuk dalam coil. Itu masuk. Okay. So flux cutting. Okay. Contoh dalam keadaan berguna. Okay, dia tak ada pemotongan, so tak ada induced voltage. Selepas flux cutting barulah akan ada induced voltage. Kalau tengok sini dia ada polarity dia. Okay, saya masukkan kalau north, masukkan kutub utara tu, dia punya direction. Okay, sama ada plus or minus. Okay, dia adalah minus lah. Okay, kalau kutub selatan keluar, out, dia akan positif. Okay, dia ada direction lah. Okay. Jadi the strength of the induced voltage depend on the coil, quantity coil ni berapa. Contoh ada satu loop, dua loop, okay. So dia kurang sikit lah. Buka dengan lampu. Okay. So kalau tak ada flux cutting, tak akan nyala. Kalau ada flux cutting, dia akan nyala lah lampu. Okay. So itulah induced voltage. Field meter. Okay, field meter kat sini. Okay, dia akan measure B, flux density. B, flux density. Okay, if we rotate a wire loop in magnetic field, the field induce an electric current in the wire. So kalau ada pemotongan flux, so current akan flow. So akan ada current flow lah. Okay, kita ada satu eksperimen yang kita buat tadi. Okay, form a wire into a loop and connect the end of sensitive current meter or galvanometer. Okay, sambung dengan galvanometer. Then push a bar magnet through the loop. The needle in the galvanometer will move. Okay, indicating the induced current. Okay, once we stop the motion of the magnet, the current return to zero. Okay, so kalau tak ada pemotongan, macam dia stop ya, so tak ada induced current, tak ada current yang flow, so tak akan ada induced voltage lah. Okay, as long as ada flux cutting, so akan ada induced voltage. Okay, Faraday law. So Faraday law bagi tahu electromagnetic induced state that electromagnetic field is induced in a coil
when the magnetic flux linkage is called change with time. So maksudnya induced voltage V, apabila ada medan magnet yang terhasil, dia cutting medan magnet ni masuk ataupun coil ni masuk ke dalam medan magnet, so akan ada perubahan flux ataupun perubahan masa. So V, induced voltage yang terhasil bergantung pada N. N ialah bilangan turn ni, bilangan coil berapa, delta apa ni, flux. Okay, dia menggambarkan perubahan flux yang masuk, dan juga delta T ialah time movement ni, semasa magnet bergerak masuk lah. So akan ada masa, sudah masa dia. Okay, kita tengok Faraday law. So konsep Faraday law sama, voltage induced disebabkan oleh flux cutting. So kita ada magnet ni, okay, magnet. Okay, then magnet ni menghasilkan magnetic field. Then magnetic field dipotong oleh coil, so akan ada electricity lah. Itu konsep dia. So dia ada perubahan flux, okay, dan juga T, tempoh masa. Okay, N ialah berapa bilangan coil ni. Okay. So kalau kita tambah contoh, okay, dia boleh sama ada atas pun boleh, bawah pun boleh lah. Kita try. Okay. Okay, kalau 2 loop sahaja, kadar kecerahan lampu ni kurang sikit lah. 3, terang sikit. Okay, dan kita tukar direction magnet ni. Saya tengok. Okay. Okay, negatif, positif. So kalau kutub North Pole ni masuk, so direction ataupun polarity dia adalah negatif. Okay. Ini tak ada galvanometer, itu tak boleh tengok dia punya bacaan. Okay, Lenz law dengan juga Faraday law ni dia adalah berkait. Lenz law ni dia lebih kepada sign ataupun kita punya direction, polarity. Okay. So kalau tengok dia punya equation, induced voltage ni, EMF, equal to minus. Minus ni menggambarkan ialah direction. Okay. Polarity. And number of turn, delta flux over delta T. Okay, dia punya sama juga dengan Faraday law, cuma dia ada sign, minus sign. Okay, Lenz law state that when electromagnetic field is generated by a change in magnetic flux, according to Faraday law, the polarity of the induced electromagnetic field that is produced an induced current was magnetic field oppose the initial changing magnetic field which produce it. So that's why kita nampak sini dekat ni dia ada polarity change. Okay, sama ada kita masuk kutub utara atau selatan dulu, dia punya direction ialah bertentangan
bertentangan dengan medan magnet yang terhasil. Okey, ada soalan tak setakat ni? Tak ada doktor. Doktor, Hmm. kiranya kalau magnet tu masuk kat coil, kalau mula-mula dia masuk knot, kiranya dia negatif ke positif bacaan voltage? Negatif. Kalau knot negatif. Dua-dua. Tengok sekejap Ya. Pakai laptop kan? Mhm. Kalau kita masuk sama ada, contoh ni masuk utara dulu, no? Okey, negatif kan? Okey. Dan kita tukar kalau masuk south dulu. Okey. Balik. So, kalau masuk kutub selatan dulu, dia akan jadi polariti dia positif dulu lah. Luar negatif. Dia terbalik ya. Okey. Okey, ada satu lagi voltage induced in conductor. Voltage induced dalam conductor ni biasanya dalam generator. So dia ada satu lagi formula, V equal to BLV. V adalah voltage induced, B flux density, L adalah length, V adalah velocity. Kita tukar, saya guna E lah, V. E ialah induced voltage, B ialah flux density, L ialah length of conductor, V ialah velocity. Okey. Okey, So, konsep induced voltage dalam conductor ni dia sama tak? Okay. Cuma dia conductor. Contoh lah kat sini. Contoh kita ada satu conductor. Okay. Dan kita ada medan magnet. Ada magnet. Ni dalam generator, basically dalam generator. Magnet ni dia berpusing, dia bergantung pada speed rotation rotor tu. Okay. So yang fix ialah kita punya winding ni ataupun conductor kat sini, dia fix, tak bergerak. Jadi apabila medan magnet berpusing, so dia akan ada flux cutting lah. Okay. Sama ada medan magnet cutting ataupun conductor ni cut flux magnet. So akan ada induced voltage. So kalau tengok example kat sini, okay. So kita ada satu large conductor, panjang dia adalah 2 meter, length 2 meter. Flux density, magnetic field yang terhasil adalah 0.6 Tesla T. Dan dia punya speed rotation adalah 100 meter per second. So kita boleh calculate voltage induced dalam generator ni lah. Okay, just plug in dalam formula B 0.6 Tesla darab 2 meter, length conductor, dan juga darab speed of rotation ni V. Okay, so kita akan dapat 120 volt yang terhasil dalam generator. Okay, ada soalan? Ini simple calculation lah. Okay, contoh application of electromagnetic field ni. So kita boleh tengok dalam transformer ataupun generator atau motor lah. Okay. Konsep induced voltage dalam transformer ni, contoh kita ada electromagnetic field. Okay, ke sini.
Kita tunjuk dulu elektron. Okay. So kita hasilkan satu medan elektromagnetik. Okay, macam mana konsep induced voltage berlaku? Apabila induced voltage berlaku apabila ada flux cutting lah. Okay, elektron mengalir, so dia kena ada current flow, so akan ada medan magnet yang terhasil. Field dulu. So inilah medan magnet yang terhasil, elektromagnet yang terhasil. So untuk transformer, so kalau transformer tu DC, dia tak bergerak. Okay, so tak ada flux cutting. So kalau kita tukar source kita kepada AC, ni adalah AC source. So kita tengok, that's why kebanyakan transformer ialah AC, bukan DC ya. AC transformer. So akan ada flux cutting. So current flow dalam secondary dia akan hasilkan medan magnet. Okay, untuk primary, untuk secondary loop, okay, biasa transformer dia ada primary side dan secondary side. Okay, so untuk secondary side, so dia akan cut the flux. Kita buat. Okay, cut the flux. So apabila ada cutting flux, current akan flow lah. Tengok movement of the electron. So dia kena ada voltage yang terhasil lah. Ini konsep transformer, nanti kita akan tengok lebih detail lah dalam transformer nanti. Okay, kalau generator pula. Okay, generator. So konsep generator ni, winding tu, biasanya generator ni ada satu rotor tu akan berpusing. Di rotor akan ada winding. Okay, so tengok. Okay, betul. Okay, medan magnet ini adalah kalau permanent magnet generator ataupun synchronous PMSG. PMSG, permanent magnet synchronous generator. So rotor bersama dengan medan magnet, so dia akan hasilkan dia akan generate magnetic field kat sini lah. Okay. Then secondary winding ataupun kita punya stator winding akan cutting the flux, so dia akan hasilkan output voltage lah. Okay, output voltage dalam bentuk AC. Okay, AC voltage, sinusoidal waveform lah, plus and minus sign. Jadi kalau motor makin laju, so dia akan semakin tinggilah nilai voltage yang terhasil. Ataupun kita tambah loop. Okay, ada soalan untuk generator? Faham tak? Okay, faham. Ni just a review basic concept so slide saya akan upload nanti. Kalau tengok ni
Calculation saya tak letak lagi dalam slide. Nanti saya akan masukkan calculation lah. Sebab saya first time mengajar online ni, jadi saya tak ada tablet drawing lagi, so tak boleh conteng-conteng lagi lah. Jadi kena tunggu barang sampai baru boleh saya letak example lah. Okay, so kita boleh buat dalam kelas. So kat sini ada padlet.com ni. Saya bagi link ke awak. Okay, copy dulu. Letak dekat WhatsApp group lah. Okay, awak masuk dalam ni. Awak tulis lah apa-apa yang awak faham konsep electromagnetic field ni. Boleh? Just dalam masa 5 minit ya. So, guna laptop ke guna telefon Laptop Doktor. Laptop okey. Boleh masuk Padlet tu. Nanti try tulis lah apa-apa yang awak faham. Apa yang outcome yang awak dapat hari ni dalam kelas hari ni. Pasal apa-apa saja electromagnetic field ke, magnetic field ke. Semua ada 13. So take attendance dulu. Akil Syazwan, Alim Rashidan, Auni, Devendran, Zulhelmi, Ahmad Syafiq. Okay. Okay, awak prefer video yang live streaming macam ni ke ataupun off record? Video yang record. Hello? Kalau kata off record pun boleh tu, sebab boleh tengok ulang banyak kali. Sebab okay, nanti Google Meet ni dia sebenarnya record video. Nanti saya akan bagi link lah untuk awak tengok nanti. Okay, ada video. Cuma dia punya size dia tu besar sikit kot saya rasa. Boleh Doktor record back. Record? Off record Ataupun nanti saya akan buat dua-dua lah. Sama ada buat live streaming macam ni, Google Meet, ataupun chapter yang saya dah record yang saya akan upload dekat Kalam lah. Macam tu. So awak boleh tengok bila-bila masa lah yang awak suka. Tak ada orang masuk ni. Boleh masuk tak Padlet ni? Kita keluar nama lah. Siapa ni? Tak ada hal ni. Okey, setakat ni ada apa soalan?
Tak ada. Tak ada? Tak ada soalan. Okey. Lepas ni ada kelas lagi tak? Tak tahu je petang ada ke tak. Sebab ada yang lab tak start lagi. Lab dah start ke? Ada yang tak start lagi lah. So rasanya mungkin tak ada. Semester ni ada berapa jam kredit ambil ni? Berapa subjek? Banyakkan kami 18 ke 20. 18 hingga 20. Okey. Untuk lab machine pun belum start lagi. Mungkin week ketiga ataupun keempat lah. Okey. Sebab saya dah tengok dulu software apa yang sesuai untuk buat simulation lah. So, kalau tak ada apa-apa, ada berapa orang buat ni? Yang lain semua tidur lah. Tak masuk ni. Ada doktor, baru nak on laptop. Tadi pakai handphone, ni baru nak on laptop. Oh, nak on laptop. Okay. Handset pun saya rasa boleh. Handset. Tak ada handset. Aku tak boleh handset. Okay, guna handset pun boleh. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dulu kelas. Untuk chapter 1 ni saya rasa dah just review je. So, benda yang awak dah familiar semua dah biasa. Dah biasa dengan magnetic field, electromagnetic field pun dah tahu plug density, plug linkage dan sebagainya. So, cuma untuk application nanti kita akan tengok dalam chapter transformer, induction machine, DC machine dan juga synchronous machine lah. Okay. So semua konsep-konsep ataupun konsep Faraday law ni dia apply dekat machine lah. Cuma kena tahu lah konsep flux cutting tu macam mana, voltage induced tu macam mana, apa yang menyebabkan transformer tu, secondary transformer tu akan ada voltage dan sebagainya. Itulah saya rasa yang penting lah. Okay, so kalau tak ada apa, saya tangguhkan dulu kelas kita. So kita jumpa next week lah. Okay, next week. Monday. Betul. Aha. Semua nota dah ada dalam kalam kan? Belum. Saya nanti lepas kelas saya upload lah. Okay. So sama ada nota dalam bentuk PDF ataupun bentuk video, recorded video lah, off record video. Dan juga live
streaming video macam Google Meet ni, saya akan upload lah. Kalau size okay. Okay, so Assalamualaikum. Dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank Terima you, kasih, sir. Dato'. okay. Thank you, Doktor. Siapa mau masuk ni? Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Okay. Terima kasih, Doktor.